Bab ihtiba. Ketika imam sedang berkhutbah, dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Mu'adz bin Anas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada hubwah. Ini satu bentuk duduk pada hari Jumaat pada ketika imam sedang berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ya'la bin Shaddad bin Aus. Beliau berkata, aku telah menyaksikan, aku telah ikut sertalah menyaksikan bersama Muawiyah Baitul Maqdis, ikut serta bersama Muawiyah Baitul Maqdis, yakni ke Baitul Maqdis. Maka beliau jama'a bina, menjadi imam kepada kami dalam sembahyang Jumaat. Fanazartu, aku lihat, fa idza jullu man fil masjid, jullu man fil masjid, aku lihat, aku dapati kebanyakan orang yang ada dalam masjid itu ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku lihat mereka itu duduk dalam keadaan duduk berihtiba ketika imam sedang berkhutbah. Abu Daud berkata Ibnu Umar berihtiba ketika imam sedang berkhutbah. Demikian juga Anas bin Malik, Shuraih, Sa'sa'ah, Sa'id bin Musayyab, Ibrahim An-Nakhai, Makhul, Ismail bin Muhammad bin Sa'ad, Nu'aim bin Salamah, qala la ba'sa biha. Jadi masing-masing mereka mengatakan tidak mengapa duduk berihtiba. Qala Abu Dawud, saya tidak mendapat tahu ada sesiapa melarang daripada duduk cara ini kecuali Ubadah bin Nusayj. Ini bab bercakap pada ketika imam sedang berkhutbah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau berkata ansit, diam, pada ketika imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, berarti engkau telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abdullah bin Amr daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, Jumaat dihadiri oleh 3 macam orang. Yang pertama, orang yang menghadiri Jumaat dalam keadaan dia melakukan lagha. Itulah habuannya, itulah yang diperolehinya daripada Jumaatnya itu. Yang kedua ialah orang yang menghadiri Jumaat dalam keadaan dia berdoa, maka dia adalah seorang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jika Allah mahu, diberikannya kepada orang itu, dan jika dia tidak mahu, tidak diberikannya, tidak diberinya kepada orang itu. Yang ketiga ialah orang yang menghadiri Jumaat dengan insat, dengan diam untuk mendengar khutbah dan diam. Yang ini dia menghadiri Jumaat dengan mendengar khutbah dengan baik dan diam. Walam yatakhatta raqabata muslim, dan dia tidak melangkah tengkuk orang muslim. Begitu juga dia tidak mengganggu ataupun menyakiti sesiapa. Maka itu menjadi kafarah, yakni kepadanya hingga kepada Jumaat berikutnya, dengan ditambah 3 hari lagi ataupun dengan tambahan 3 hari. Itu ialah kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, sesiapa yang melakukan sesuatu kebajikan, maka dia mendapat asyru amsalihah, 10 kali gandanya.
Ini bab orang yang berhadas meminta izin kepada imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, dia berkata Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berhadas di dalam sembahyangnya maka hendaklah dia memegang hidungnya, kemudian keluar, yakni pergi. Abu Dawud berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dan Abu Usamah daripada Hisham, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, yaitu dengan lafaz apabila dia masuk ketika imam sedang berkhutbah. Mereka berdua tidak ada menyebutkan Aisyah dalam isnad hadis ini. Sebab apabila seseorang masuk pada ketika imam sedang berkhutbah, dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bahawa ada seorang lelaki datang pada hari Jumaat pada ketika Nabi SAW sedang berkhutbah. Maka Nabi SAW bertanya dia, adakah engkau telah bersembahyang, hai fulan? Dia menjawab, tidak. Nabi SAW bersabda, qum farka', bangunlah dan sembahyanglah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir dan Abi Hurairah, mereka berdua berkata, Sulaik al-Ghatafani datang pada ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Maka Nabi SAW bertanya dia, adakah engkau telah bersembahyang? Qala la. Orang itu berkata tidak. Sulaik berkata tidak. Nabi SAW bersabda, sembahyanglah 2 rakaat, tajawwaz fihima, engkau ringkaskan sembahyang itu, 2 rakaat itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah yang menceritakan bahawa Sulaik datang, lalu perawi menyebutkan hadis sama seperti makna hadis yang telah tersebut sebelum ini dengan tambahan. Kemudian Nabi SAW menghadap kepada orang ramai sambil berkata, apabila seseorang daripada kamu datang pada ketika imam sedang berkhutbah, maka hendaklah dia mengerjakan 2 rakaat di mana dia melakukannya dengan ringkas. Nah, itu beberapa bab yang kita baca malam ni. Bab yang pertamanya iaitu ihtiba. Ini satu macam duduk ni. Pada ketika imam sedang berkhutbah, ihtiba ialah duduk memangku, payah nak akak pun payah, sakut. Maknanya seseorang itu duduk di atas papan punggungnya dan dengan kakinya di atas lantai, lutut tegak. Lututnya tegak. Makna gitu. Duduk, mana kaki naik, lutut naik ke atas, kaki atas lantai. Duduk gitu. Lepas pada tu dia paut dengan tangan dia. Lutut dia tadi duduk. Ataupun dia ambil kain sebal ke apa-apa, dia ikat tubuh dia tu dengan lutut dia tu, duduk relax gitulah. Itu ihtiba. Yang ni Imam Abu Dawud nak cerita, bolehkah duduk lagu ni pada ketika berkhutbah? Sebab nampak macam galik tu, leka tu. Adakah ini termasuk dalam lara yang dilarang atau tidak? Itu dia nak sebut ni. Sebab pada ketika imam sedang berkhutbah tu kena bagi perhatian lah. Cara duduk saat ni tu nampak macam relax tu, dan boleh jadi jendera lagu tu. Itulah dia buat tajuk ni nak cerita khilaf ulama dan masing-masing ada dalilnya. Dia mari dua dalam bab ni, seperti mana kita sudah tahu dah cara Imam Abu Dawud lagu tu lah.
Yang pertamanya hadis Mu'adz bin Anas. Sahal bin Mu'adz daripada ayahnya, yakni Mu'adz bin Anas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada hubwah, yang duduk dalam bentuk saat inilah. Rasulullah larang pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah. Itu riwayat pertama. Jadi sebagai dalil kepada orang yang mengatakan tak boleh duduk lagu tu. Yang keduanya, Imam Abu Daud mari riwayat Ya'la bin Shaddad bin Aus, dia kata dia pergi sekali dengan Muawiyah, yakni Sayyidina Muawiyah, ke Baitul Maqdis. Sayyidina Muawiyah lah yang menjadi imam kepada orang ramai dalam sembahyang Jumaat tu. Dia kata aku pergi tengok dalam masjid tu, aku dapati julluman, yakni kebanyakan hak duduk dalam masjid tu sahabat Nabi saja, kata dia. Ramai sahabat Nabi. Lepas tu aku tengok buat sahabat Nabi duduk lagu tu, duduk hubwah. Imam Abu Daud riwayatnya. Ni yang kedua, dalil golongan yang kedua yang mengatakan boleh. Sebab kalau tak boleh, sahabat duduk lagu mana? Ramai kita mau duduk lagu tu. Bila sahabat buat lagu tu, tandanya boleh. Kalau tak boleh, mesti Muawiyah sebagai khalifah dia tegur. Tak ada tegur. Qala Abu Daud, Imam Abu Daud berkata, Ibnu Umar duduk berihtibar. Dia nak cerita seorang-seorang. Hak sahabat sana ramailah hak dia tengok tadi, hak Ya'la bin Shaddad tengok, tu cerita lain lah. Lepas tu dia cerita Ibnu Umar duduk berihtibar pada ketika imam sedang berkhutbah. Anas bin Malik, Shuraih, Sa'ah, dan ni orang-orang yang ramailah dia sebut ni, orang hebat-hebat belakang, tokoh-tokoh besar. Dan semuanya kata tak apa duduk lagu tu, tak apa. Abu Daud berkata, hak saya tahu, saya tak tahulah, kata ada siapa-siapa yang melarangnya, kata dia, kecuali Ubadah bin Nusair. Hak tu. Kita dapatlah tu cara Imam Abu Daud tu. Maksudnya dia nak terjihkan hak yang kedua. Dia nak kata hak yang kedua ni hak lebih kuat. Sebab tu dia amari beberapa orang tu, tokoh-tokoh tu. Lepas tu dia amari yang pertama tu dhaif, tidak kuat. Walaupun yang kedua ni tidak kuat juga, sama-sama tak kuat. Hadis yang pertama, yang kedua ni dhaif, kedua-duanya tak kemah. Mana tak boleh nak pegang kemah benar lah. Tetapi berdasarkan amalan sahabat-sahabat itu sahih. Ramailah yang buat lagu tu sahih. Imam Abu Daud nak katakan bahawa boleh lah lagu tu. Riwayat yang pertama ni sebab apa dhaif? Dalam kitab kita ni ada sebut Abi Marhum, iaitu Abdul Rahim bin Maimun Ibnu Ma'in, mengatakan dhaiful hadis. Abu Hatim berkata yuktabu hadithuhu wala yuhtaj. Hadis dia boleh nak tulis, nak catat, tapi tak boleh nak buat hujah. Nasai berkata saya berharap tak apalah, maknanya boleh lah, la ba'sa bihi. Dan gitulah maknanya hak tu sah. Yang keduanya Sahal bin Mu'adz bin Anas. Dia ni siapa dia? Al-Juhani Syami. Abu Bakar bin Khaythamah berkata, diambilnya kata-kata Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in, dhaif, kata dia. Dan seterusnya. Maknanya ramailah kata dia dhaif. Maknanya hadis ini dua tempat lah, dua orang perawi dia sekurang-kurangnya, maknanya yang bermasalah, maka dia jadi dhaif lah. Kalau larang pun kita nak kata larang, siapa kita nak kata haram, tak boleh berdasarkan hadis ni. Sebab apa? Dia hadis dhaif. Hadis dhaif tak boleh nak buat pegangan dalam hukum. Dalam hukum tak boleh. Ataupun kalau kita nak pakai juga larangan Nabi SAW ni banyak makna. Kadang-kadang Nabi larang ni makna haram, kadang-kadang Nabi larang tu dengan makna irsyadi, untuk kebaikan kita. Kadang-kadang Nabi SAW larang tu untuk apa? Untuk
ta'dib, untuk mengajar adab kepada kita. Adab dalam majlis dengan orang ramai, tempat orang ramai lagu mana. Hak tu munasabah, tidak dengan makna haram. Kalau ada hak larangan, hak lain lah selain daripada hadis ni, kalau ada hak kuat sikit, ada hak kuat sikit, Imam Abu Daud tak mari hak tu. Dia cara dia, sebab tu kita kata ulama-ulama hadis ni dia ada cara dia sendiri. Padahalnya ada hak kuat, dia tak mari. Sebab apa? Sebab dia tak sih hak tu. Hak tak kuat, hak tu hak lebih, hak sebenarnya dalam masalah ni hak lebih menyeluruhnya dalam masalah ni. Hak lebih banyak, hak tak kuat. Kalau ada hak kuat pun tak boleh nak buat hukumnya. Cuma nak ambil dengan makna sudut lain boleh lah. Nak kata haram tak boleh, nak kata makruh tak boleh. Cuma dari segi adab sajalah, ataupun irsyadi. Irsyadi itu apa? Untuk kebaikan kita lah. Kebaikan kita lah ke mana? Kalau duduk gitu tak kena gaya nampak, nampak kemaluan tu. Ada juga orang kan kain, terutama ialah tempat kita ni, boleh kira kita kata bukan kain dia jahit kan, kain tu jenis berjahit, jadi bulat gitulah. Sebab kain pelekat kita untuk pakai tu bulat. Setengah-setengah tempat kain dia tidak berjahit, belah gitu. Lebih mudah untuk terdedah, terutama zaman itu. Ada juga yang kainnya singkat, dia tidak cukup kain, lepas tu duduk gitu. Nampak kau kan? Nampak kau kan, jadi buah mulut orang kecek lah kita tentang kita. Terutama kalau ada orang tak molek ke apa kau, orang kecek lah. Jadi sabit kita juga. Itu irsyadi dengan makna Nabi SAW menunjukkan jalan kepada kita hak baik untuk dunia kita. Kita pun jadi tidak jadi buah mulut orang. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang keduanya, Nabi SAW larang ni dengan maksud nak adab. Adab dalam majlis ni, janganlah kita duduk lagu tu tak molek. Sebab apa? Sebab duduk lagu tu dia banyaklah benda hak tak molek. Satunya nampak kemaluan sana ni boleh jadi. Tu tak molek. Duduk dalam majlis tu kita menampakkan hak tak molek kita tu, kekurangan kita. Yang keduanya, duduk lagu tu dia jadi boleh jadi ngatuk. Boleh jadi ngatuk. Bila mengatuk, hak sebenarnya nak suruh kita dengar molek khutbah tu, kita tidak boleh dengar molek. Dengan sebab itu dia larang. Dengan sebab itu dia larang. Itulah maknanya. Lepas pada tu, bila mengatuk sana tak kena gaya, batal semaya pula. Banyak perkara lah. Dengan sebab itulah Nabi SAW larang. Bukan makna apa ni, larang tu dengan makna haram, tidak. Ada juga ulama yang kata maksud dia lagu lain, hak larang ni, kata dia. Misalnya Imam Tahawi kata hak larang ni apabila imam khutbah tu baru sibuk nak paut, lutut tu duduk lagu tu. Kalau dia tu sudah daripada awal lagi, dia pergi sebelum tu imam tu naik khutbah lagi, dia duduk gitu, dah tak apa dia kata. Sebab apa? Sebab nampak kalut, nampak sibuk, tidak tenang. Hak tu dia kata larang tu. Mengikut Imam Tahawi dia kata gitu. Imam Abu Daud buat mari hak yang kedua ni. Ni pun tak apa kemah mana juga. Tak apa kemah mana juga. Hak ni tidak kemah ni kerana Khalid bin Hayyan Ar-Raqi. Ada yang kata thiqah, ada yang kata laisa bihi ba's. Macam-macam lah. Ada yang kata dhaif. Lepas tu hak datang pada dia Sulaiman bin Abdullah bin Az-Zibriqan. Hak tu nya Hafiz Ibn Hajar dalam Taqribut Tahdhib kata layyinul hadis. Dhaif lah. Layyinul hadis, dhaif. Maknanya kedua-dua ni tak kemah. Tapi sahabat-sahabat ramai dia duduk ihtibar ni. Dalam riwayat yang lain ada hak sahih. Tentu sekali sahabat-sahabat ni bila dia buat gitu, dia tak akan buat benda yang salah, benda yang tak molek. Lepas tu ramai pula buat tu. Yang mana Imam Abu Daud sebut ada di kalangan sahabat, ada di kalangan tabi'in seperti Syuraih Sa'sa'ah bin Suhan,
dan lain-lain lagi. Mereka ni kata tak apa, tak apa duduk lagu tu, boleh lah. Qala la ba'sa biha. Dalam kitab kita ni gitulah, la ba'sa biha. Qala gitu. Dalam setengah-setengah nuskhahnya mungkin ada dengan kita tu hal lagu tu. Qala Abu Dawud la ba'sa biha. Dia ada Abu Dawud. Kalau kita kata qala Abu Dawud la ba'sa biha, ini maknanya la ba'sa biha. Hak kata tak apa ni Abu Dawud kata. Tapi kalau nuskhah tak ada Abu Dawud itu qala saja. Lepas pada tu la ba'sa biha selalu. Bermakna Imam Abu Dawud nak cerita semua orang yang sebut tadi, yang disebutkan tadi, kata tak apa. Lepas tu baru ada Abu Dawud berkata, aku tidak dapat tahu ada sesiapa pun yang melarangnya kecuali Ubadah bin Nusay. Tapi kata-kata Abu Dawud ini nampaknya tak serupa dengan kata-kata Imam Tirmizi di dalam Tirmizi dia, dalam Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi kata mana? Di dalam kitab dia tu, sekumpulan ahli ilmu melarang daripada hubwah, yang duduk lagu sani pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah. Ada pula sebahagian yang lain membolehkan. Di antara mereka itu ialah Abdullah bin Umar dan lain-lain. Wa bihi yaqulu Ahmad. Kata boleh ini pendapat Ahmad dan Ishaq. Mereka berdua berpendapat tidak mengapa duduk berihtibak ni ketika imam sedang berkhutbah. Abu Dawud pun cenderung ke situ juga, sepatut guru dia juga Imam Ahmad. Maknanya tak apa. Apa? Imam Tirmizi katanya, satu golongan orang, satu golongan ulama, qaumun qad kariha qaumun min ahli al-ilm. Qaumun tu bukan seorang tu. Sebab Abu Dawud kata aku tak dapat tahu, aku tak tahu. Seorangnya aku tahunya Ubadah bin Nusay. Hak kata tak boleh. Sedangkan Tirmizi kata satu kumpulan bukan seorang, amanlah. Maknanya bukan seorang. Siapa lagi selain daripada Ubadah bin Nusay itu yang melarang, iaitu Makhul, iaitu Atha dan Hasan Basri. Hasan Basri Demon ni kata tak boleh tu. Gitulah. Artinya walaupun dalam hadis ni disebutkan, dalam bab ni disebutkan duduk hubwah, bukan maksud dia duduk gitu saja. Mana duduk yang menampakkan kurang beradab lah. Pada ketika imam sedang berkhutbah itu terlarang. Hak tu sebenar maksud dia. Misalnya duduk belunjuk, duduk belunjuk, itu kan kurang beradab. Mana yang dikehendakinya duduk dengan cara beradab lah, dengan cara beradab, dengan cara nampak bersungguh dan segar molek, tidak nampak mengantuk dan leka. Itu maksud. Babul kalam wal imam yaktubu. Ini bab bercakap pada ketika imam sedang berkhutbah. Lagu mana? Imam Abu Dawud buat mari dua hadis di sini. Yang pertama hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata dia, apabila engkau kata diam, yang ni kepada seseorang lah, hak dekatmu. Kalau hak jauh lagi lah, derah lagi mesti kena. Kalau kau lagu tu hak duduk dekat, faqad laghauta. Ketika imam sedang berkhutbah, engkau telah lara. Berarti engkau telah lara. Lara tu banyak makna dia. Salah satu maknanya yang kita sebutkan tadi, engkau telah melakukan satu perkara yang sia-sia. Makna dia. Yang kedua, lara itu dengan maknanya dosa. Berarti engkau telah berdosa. Yang ketiga maknanya, engkau telah mengarut, engkau telah melakukan sesuatu yang batil.
Mengarut, berarti engkau telah mengarut. Ada juga itu yang ketiga. Yang keempatnya, berarti engkau melakukan sesuatu yang tidak harus. Tidak harus. Itu lagau tu. Yang kelimanya, ini pendapat Akhfash. Dia kata berarti engkau telah melakukan perbuatan, engkau telah menuturkan ucapan yang rendah, tak ada nilainya, yang hina, begitu. Iaitu yang kelima. Yang keenam, berarti engkau telah melencong daripada yang betul. Yang keenam. Yang ketujuh, bermakna ataupun berarti engkau telah tidak mendapat pahala, sia-sia daripada mendapat pahala. Yang keenam. Yang ketujuh, berarti terbatallah ataupun hilanglah fadilat Jumaat engkau. Yang ke-8, berarti Jumaatmu menjadi zuhur. Ada juga ulama kata lagu. Yang ke-9, berarti engkau telah bercakap dengan suatu percakapan yang la yang bagi, yang tidak sayogianya, yang tidak selayaknya dicakapkan. Itu ada beberapa makna yang diberikan oleh ulama tentang lara. Jadi kok mana-mana pun kesimpulannya tak boleh lah. Tak boleh. Kalau kita ambil mana tak boleh pahala tu kan, sia-sia lah. Sia-sia. Kita kira kita nak kebajikan, kita nak tegur ni, nak nahi anil munkar, nak menegur benda munkar. Rupanya kita buat tu tak boleh. Kalau tak kena raya nahi anil munkar ni pun salah juga. Bahkan boleh berdosa, tak kena raya. Macam sini lah. Contohnya lagu mana nahi anil munkar yang mendatangkan dosa, ataupun yang sia-sia, tidak mendatangkan hasil, faedah, tidak ada faedah. Jadi ulama mengatakan hal ni lah. Kemudian kena diam ni start bila? Dia ada dua pendapat. Ada yang mengatakan startnya bila imam tu naik nak khutbah je. Start situ. Ada juga yang mengatakan bila imam tu keluar, ataupun kita nampak dia keluar daripada mana-mana tempat lah, daripada bilik ke, ataupun dia masuk situ lagi kena dia. Bukan dia tu pada masa dia naik atas mimbar tu dah, sebelum pada tu lagi. Ini ada dua pendapat. Kemudian dia mari pula riwayat yang kedua ni daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Orang yang pergi Jumaat ni ada tiga macam. Yang pertama, hak pergi dalam keadaan buat lara. Lara tu lagu mana? Hak tak disa masuk dah tu, nak tegur orang, lara juga. Kalau tidak, lara tu duduk buah ke, duduk kecek ke, duduk mai-mai ke, kutih tika ke, kutih kapek ke, yalah berlaku. Duduk pecek handphone ke, duduk pecek handphone ke, kita lara berlaku. Tak boleh, dia kena duduk, dia senyap, dengar, lara. Baca Quran, lara. Baca Quran pun lara pada ketika tu. Doa pun lara, tak boleh pada ketika tu. Apatah lagi hak lain-lain, zikir pun tak boleh, tasbih pun tak boleh pada ketika tu. Kena dengar. Kalau tidak, lara berlaku. Jadi kita kata lara lah senang, perkataan lara lah. Jadi lara senang. Sebab kalau nak terjemah banyak makna dia tu payah nak bermasuk belakang. Dia boleh ke apa dia hak pergi Jumaat? Boleh hak tu. Bukan nak boleh pahala pergi Jumaat, boleh dosa.
Boleh hak tu. Hak tu kau dia molek kau. Tak molek tu. Sia-sia tu. Kalau mengikut apa dia salah satu makna tadi, mana berdosa. Boleh dosa. Tak ada faedah, baik tak pergi. Kepada setengah-setengah orang lah, terutamanya budak-budak kan. Banyak kita tengok lekor sangat. Ibu bapa tu dia kena faham molek lah. Dia kena ambil perhatian anak-anak dia tu. Kalau tahu lagu tu tak sah, tak baik tak sah pergi. Ataupun kena kawal lah keadaan tu. Gitu untuk mendidik dia walaupun kecil lagi, kena suruh lah juga kita kata. Tapi kena jaga molek. Jangan pergi tu macam tak ada kawalan, tak tahu mau pok mana. Ada semua tu dia isap rokok lah, luar masjid, buang derah-derah pula tu, bising. Setengah-setengah masjid tu jadi terganggu tu, sampai paksa kena tutup pintu. Takut bising, dahsyat sungguh. Ini semua ni sia-sia. Hak tu lah boleh. Ni kan. Ada pula hak pergi tu. Ni malangnya dalam masyarakat kita ni pun sudah menjadi merebak juga. Ada benda-benda hak tak molek lagu ni. Di tempat-tempat yang molek tu. Ada pergi tu dengan maksud nak kebah selipar orang, kasut orang. Jadi bukan nak pergi sembahyang, dah lah lara. Hak tadi tu dosa berlipat kali ganda pula tu. Padahal sepatutnya pada hari itu dapat rahmat Allah SWT, kafarah. Dosa-dosa tu ditutup sepanjang minggu, sampai ke depan, dan tambah 3 hari lagi jadi 10 hari. Tu hak bolehnya. Tapi dah muka jahil tadi lagu tu jadi tepat sepatutnya dapat rahmat, kita dapat bala, dapat murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pasal-pasal. Itulah hak boleh. Hak lain tak boleh. Pengajaran daripada khutbah pun tak boleh. Pahala jemaah pun tak boleh. Keberkatan hak Tuhan bagi, ada doa hak makbul kalau ramai-ramai tu, kalau minta biar orang Islam ni bahagia, selamat belaka. Pas kita boleh ya. Doa dia tu kalau makbul, kena masa tu. Tapi kalau selara sana tak boleh. Tak boleh. Tuhan tak bui ke dia tu. Sia-sia saja. Yang kedua, orang yang berdoa, orang ni pun tak boleh. Mana pada ketika imam sedang berkhutbah tu, tak boleh doa. Nak berdoa suku, kecuali kalau dalam hati tu tak apalah. Dalam hati ingat, dalam hati. Tapi kalau nak berdoa akak tangan nak pula dah suku pula daripada tu imam tu, tu tak boleh. Kecuali kalau dalam hati kita ingat dengar. Tapi kalau dalam hati pun, kalau siapa duk doa dalam hati, siapa tak dengar tu, tak boleh juga, lara juga. Cumanya kita nak ambil kata berdoa dalam hati ni, kata ada satu masa kan, pada hari Jumaat tu, kebanyakannya kata antara tu lah, antara imam keluar tu sampai selesai sembahyang. Jadi kira-kiranya celah-celah tu pun ada mana ingat-ingat gitu, tapi jangan sampai leka daripada khutbah tu. Dia duduk berdoa. Jadi dia ni supaya orang berdoa lah, hak lain-lain lah. Kalau Tuhan nak bui, boleh ke dia? Kalau Tuhan tak bui pun saja. Tapi hak maksud, hak sebenar suruh pergi jemaah ke apa tu tak dapat. Kelebihan tu tak dapat. Tak dapat. Yang ketiga, orang yang pergi dengan maksud nak dengar molek khutbah tu, dan dia diam. Makna maksudnya hak sani semua sani ni lara khutbah ni, terutamanya pada ketika tu imam tu berkhutbah lah. Pada ketika lain pun tak molek. Ni sebab dia kata bi-insat, untuk nak dengar. Maknanya ni hadis ni walaupun tak ada sebut khutbah sini ni, tetapi apabila dia sebut bi-insat, perkataan tu menunjukkan pada masa khutbah lah ni belakang ni yang dimaksudkan di sini. Jadi yang ketiga ni, dia dengar dan dia diam, dan dia tidak melangkah tekuk orang Muslim. Yang ni dia tidak menyakiti orang dan tidak menyakiti sesiapa. Jadi kalau tempat kita ni, kita tak boleh tengok lagu tu. Alhamdulillah molek orang kita dari segi adab dia tu lembut, halus.
Itulah kelebihan kita ni sebenarnya. Bangsa kita, umat kita sebelah hal ini ada kelebihannya, lebih sesuai dengan Islam. Hak asal dia tu pun memang lembut dah. Mari ajaran Islam tu kau molek lagi. Kalau pergi keluar lah, boleh tengok macam-macam lah. Kerana nak pergi depan, nak mari depan lah, sah depan, duduk di belakang. Bukan sekadar lakoh. Lakoh ni dalam hadis sebut ni adalah lakoh. Bukan sekadar lakoh, dia payah nak lalu, dia enggai pala nyek lakoh. Dia kata di sini, dia tidak langkah tekuk orang Muslim dan tidak menyakiti. Boleh jadi masyarakat ni kalau dia sudah biasa dengan adat kasar lagu tu kan, dia tidak menyakiti, itu lakoh-lakoh. Sebab tu Nabi kata, dan dia tidak menyakiti. Mana lakoh tu saja, menyakiti ke tidak menyakiti ke tak kira. Lepas tu hak menyakiti tu suku pula. Menyakiti tu suku pula, mengganggu orang. Ganggu tu macam-macam lah. Makan waktu sedawa semacam duduk sebelah tu ganggu kau. Makan waktu dia. Yalah lagu lah. Ganggu lah tu. Nak ganggu lagu mana dalam masjid, lagu tu lah ganggunya. Lepas tu kalau ganggu hak lain-lain lagilah hak besar-besar tu hak memang salah. Hak ni pada asalnya tidak salah kita makan tu, tapi bila pergi jadi mengganggu orang lain. Itu tidak mengganggu sesiapa pun, tidak langkah tekuk orang Muslim. Kalau kita tengok luar, teruk benar hak ni langkah jom pergi ke depan, tak ada adab langsung. Tapi orang-orang luar ni dia memang jenis kasar gitu ke, tak apa dia. Apa dia buat ke orang lagu tu je. Orang buat ke dia, tak apa dia. Dia jadi tidak menyakiti lah. Dia tidak menyakiti pun tak boleh. Dalam hadis ni kata, sebab menyakiti tu dia sebut suku. Tak boleh, itu makna kasar. Adab tu majlis tu makna kena jaga, kena hormat masyarakat itu. Kalau dia lagu ni keadaannya, maka menjadi kafarah kepadanya. Kafarah tu maknanya tutup, penutup. Kafarah, kafir. Kufr itu makna dia samalah makna dia. Dia daripada perkataan asal kufr itu makna tutup, tudung. Sebab itu petani dalam bahasa Arab kafir dia panggil. Kafir sebab apa? Sebab dia benih itu kan, dia korang tanah, lepas tu dia tutup dengan tanah, benih padi kau gapo kau, lagu itulah cara kerja dia. Sebab tu kafir dari segi bahasa Arab, bukan kafir ni dari segi istilah tidak. Hak kafir itu pun lagu tu juga kafir istilah. Mana orang kafir? Sebab apa? Dia tutup nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak mana Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat, macam tak ada, dia tutup. Bahkan dia kata orang lain pula, seseolahnya orang lain yang beri segala nikmat tu kepada dia. Sebab tu dia sembah orang lain, sembah tok pekong lah macam-macam. Seseolahnya hak tu yang beri kepada dia. Itu makna dia tutup. Dia ada kesesuaian dari segi makna asal tu. Supaya juga di sini kafarah maknanya penutup dosa dia. Dosa tu jadi ditutup, ditampung. Jadi tak nampak lah. Sebab dalam hadis ada sebut saya ni dosa ni kadang-kadang dia nampak. So saya tunjuk ke orang, kita sendiri pun nampak, orang lain pun nampak. Bila kafar saya tutup, tak nampak dah lah, dah tutup. Tu dia. Tutup di akhirat saya akan nampak juga kesan dia. Tutup dalam dunia ni pun lagu tu juga. Maknanya bila tutup tu hapus kira lah, kita kata hapus kira, tutup. Bermakna jiwa dia tu jadi bersih semula. Bersih semula. Selama mana ni? Selama Jumaat yang mengiringinya. Maknanya hak dosa akan datang ni kita tak tahu lagi nak buat selama mana. Hak lepas dah tu benar lah kita tahu. Hak akan datang ni tak tahu. Setara tak tahu tu pun macam jaminan yang besar. Hak tu pun akan ditutup juga. Hak akan datang tu akan dilakukan. Maknanya ayat begitu istimewanya semaya Jumaat ni, pergi Jumaat ni. Lepas tu bukan seminggu selepas tu, tambah 3. Sebab satu kebajikan berdasarkan kaedah dalam Quran disebut
Sesiapa yang buat satu kebajikan, Tuhan bagi 10 kali ganda balasan dia. Jadi hak ni pun masuk dalam kaedah tu juga. Hak 7 hari tu 7 hari lah. Lepas tu tambah 3 lagi, jadi 10. 10 hari. Begitu istimewanya. Maknanya hak kita nak dapat pahala, nak dapat kelebihan, nak dapat kafarah gitu, banyak ruai-ruainya. Kalau kita ada dosa sikit-sikit pun dapat ditutup, dihapuskan oleh hak sani lah, hak kebajikan-kebajikan. Itu sebab yang suruh buat kebajikan tu. Kalau ada kekurangan sikit sebanyak pun dapat ditampung, dapat ditutup dengan hak tu. Itulah bendanya. Lepas tu habis satu. Bab isti'zan al-muhdith lil imam. Dia kata dalam kebanyakan nuskhahnya gitulah, lil imam. Tapi dalam satu nuskhah Mesir dan hasyiah nuskhah yang bertulis tangan, kata dia, maknanya nak tulis, nak syarah kitab Sunan Abi Daud ni pun sakai jugalah. Cek hak nu, cek hak ni, tengok nuskhah nu, tengok nuskhah ni. Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri ni nak buat hak ni bukan main, susahnya. Bukan main, susah. Dengan sebab itulah, maknanya setelah dia tulis hak ni, ulama-ulama memang hormat takris. Kalau kita tengok dalam kitab ni kan, di hujung kitab ni, di hujung kitab ni, juzuk yang ke-20, ni Syarah Abu Daud. Di situ dia sebutkan takriz, taqariz, ulama-ulama besar, orang-orang yang hebat semuanya semasa dia masih hidup lagi, semasa pengarang ni masih hidup, sebut dah memang syarah ni istimewa, molek. Sebelum pada ni ada dah pun syarah, tapi jenis lain. Hak ni memang molek sangat. Dan kemah cara dia. Sampai Anwar Shah Kashmiri buat banyak rangkap syair puji ni syarah. Anwar Shah Kashmiri buat syair dalam bahasa Arab, tubik. Begitu juga Syekh Zafar Ahmad Thanwi, pengarang kitab I'la Us-Sunan itu, dia pun buat syair juga, puji kitab dalam bahasa Arab juga. Dan banyak lagi orang-orang lain pun tulis, orang-orang yang tokoh-tokoh lah akui memang kemah syarah ni. Sebab apa? Sinilah kita tengok bab isti'zan al-muhdith lil imam. Dia memang gitulah. Tetapi dalam kebanyakan nuskhah gitu. Tapi dalam nuskhah Mesir, al-imam, bukan li, tapi al-imam. Begitu juga dalam nuskhah masih tulisan tangan, manuskrip, bukan cetak, tak ada cetak lagi, ada dengan dia. Dan lain-lain dia kata al-imam tanpa lam, hak tu hak lebih betulnya, hak tanpa lam itu. Sebab apa? Sebab isti'zan ini dia muta'addi binafsih. Dia panggil. Sebab apa dalam firman Allah SWT, hatta yasta'dhinu, bukan hatta yasta'dhinu lahu, bukan. Hatta yasta'dhinu maknanya dia muta'addi binafsih, maf'ul dia. Gitu. Bukan lil imam hak betulnya, tetapi al imam. Ini bab muhdith, orang yang beradah meminta izin kepada imam, minta izin kepada imam untuk keluar. Lepas tu dia amarilah hadis Aisyah, dia kata Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berhadas dalam sembahyangnya, maka hendaklah dia pegang hidung dia. Lepas tu dia pun keluar, pergilah tubik. Gitu. Ini makna isti'zan, minta izin dengan Tok Imam. Lepas tu kita kata Tok Imam nak tahu mana Tok Imam, kita kata kot ni lah, Tok Imam nak ngadap kot ni, duduk depan sekali, dia duduk di belakang. Kalau kita kata duduk sah pertama, Tok Imam tak nampak tu, pegang hidung warga dia. Minta izin dengan Tok Imam. Lepas minta izin lah ke mana?
Kalau hak duduk belakang jauh lagi ni lagilah nak pakai lagu mana ni hak ni, apa maksudnya ni? Dia nak cerita di sini, minta izin dengan imam ini maksudnya kedudukan imam itu sangat penting bagi kita. Setara dalam sembahyang tu pun kena minta izin. Tapi ada cara dia sendirilah. Walaupun dia tidak nampak pun, itu seseolahnya cara kita minta izin dengan dia lah. Apatah lagi kalau di tempat lain. Makna ayatnya pemimpin ni, dalam keadaan dia tidak tengok pun kita kena beradab dengan dia. Kalau dalam keadaan tidak sembahyang, misalnya dalam mesyuarat kau apa dia, itu pemimpin kita lah, pengerusi lah kita kata, kena minta izin dengan dia. Kena minta izin dengan dia. Supaya dalam Quran ada sebutkan, wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Itu mana keadaan sahabat-sahabatnya. Kalau dia duduk sekali dengan Nabi SAW untuk sesuatu perkara yang penting, mereka tidak akan pergi sebelum meminta izin daripada Nabi SAW. Dia tak akan pergi. Gitu. Mana minta izin tu perlulah, tak boleh nak pergi tak terkalu gitu. Itu adab dalam majlis. Begitu juga pada ketika-ketika lain. Tidak dalam mesyuarat pun, dalam kelas pun, mana kena ada adab. Sebab Islam ni salah satu maksud utama dia iaitu untuk mengajar adab. Apabila ada adab, ada disiplin, maka orang itu akan berjaya dalam hidup dia. Disiplin dalam semua perkara kena ada disiplin, ada adab dan peraturan dia. Kalau dalam majlis gitulah. Kalau dalam sembahyang tu imam tak nampak pun, maknanya cara kita hormat tu, kita duduk adab dalam majlis sembahyang tu, lagu tu cara. Itu satu makna dia. Yang kedua, bukan maksud di sini tu imam, tapi tu imam itu untuk menarik perhatian saja, dia tu sebagai ketua dalam sembahyang, nak bimbing kitanya kepada benda lain. Seperti kita kata saat ni lah, dalam mesyuarat ke, dalam kelas ke, dalam gapo ke, tu maksudnya. Itulah isyarat sebagai imamnya. Jadi imam di sini simbolik lah. Tapi maksud sebenarnya sini iaitu untuk orang lain. Untuk orang lain sampai hak semaya sekali tu lah. Bila kita buat gitu, maknanya orang lain pun tahulah kita berhadap. Jadi kalau dia duduk depan, dia nak lalu dekat kita, dia akan bagi jalan lah sikit. Tidak buat kerah gitu. Dia kan rapakkan duduk dalam saf tu. Jadi kalau nampak orang buat gitu tu, maknanya tanda dia nak keluar lah tu. Cara dia minta izin lah tu. Takkan dia nak kata minta lalu sikit. Tak payah lagu tu, tak kecek dah tu orang duduk semayang. Pakai pekuk gitu, pakai maklum. Orang duduk semayang sekali tu dia maklum. Kalau patut dia itu sikit kau, tubuh dia tu beri jalan, beri jalan. Itu maksud. Yang kedua. Yang ketiganya, isyarat pekuk hidung tu isyarat ke dia? Dia nak ayak, dia ni telah berhadas. Telah berhadas. Jadi hadasnya apa? Hadasnya tu boleh jadi macam-macam kan. Boleh jadi terkentut, boleh jadi terkencing, boleh jadi terkincit, boleh jadi macam-macam lah. Hak batal air semaya kena tubik. Tetapi nak ayat lagu mana hak lain? Nak ayat lagu mana? Takkan suku-suku pula. Kalau kicik kena ayat lagu ni, kalau terkencing kena ayat lagu ni, kalau ketuk kena isyarat so gini, kalau nak apa ni terkicik dua kau misalnya, kalau hak ni tiga pula, payah tu, payah. Hak senangnya ambil so isyarat. Apa syarat? Pegang hidung. Pegang hidung tu apa dia? Hak tu lebih baik daripada kita buat gini isyarat kepada kemaluan. Kalau pekuk gini, maknanya seseolah kita ni darah hidung kau gapo, padahal kita tidak darah hidung. Sebab kalau hak lain tu tidak berapa molek kalau nak sebut. Hak paling sesuainya, paling ringannya itu pekuk hidung. Seseolahnya kita ni berdarah hidung. Jadi kita menipu ke? Tidak. Kita beradab tu. Kita tidak buat hak berat depan orang. Tidak royak hak berat. Itu cara dia. Kita tunjukkan hak ringan kepada orang. Padahal sebenarnya bukan darah hidung kita, tak ada darah hidung kita tu, tapi itu sebagai isyarat dengan sesuatu yang paling ringan. Kita kena gitu dalam majlis. Itu adabnya. Supaya juga kalau kita duduk ramai-ramai dengan saing-saing kita kau, boleh kalau nak ketuk derah pun boleh. Ada juga badi
tewah ketuk derah. Nah, hak tu dia ketuk derah, hak ni pun derah lagi. Tak ada adab hak tu. Haknya naknya lagu mana? Hak beradabnya. Kalau nak ketuk derah pun boleh, tapi dia cuba kau. Jadi kira lah. Kau itu pun beradab dah. Lebih beradab lagi lagu mana? Keluar. Pergi ketuk luar. Sebab kalau kau tak bunyi je, bang tu boleh jadi ada juga. Jadi hak lebih beradab lagi keluar. Ini semua nak ajar adab. Nak ajar adab. Bukan maksudnya nak royak dia berdarah hidung sebenarnya. Jadi kalau kita nampak semula, kalau orang buat lagu tu maklum dia beradah. Tak sedut caralah dia beradah. Lagu mana tu? Dia berdarah hidung ke dia mutah ke dia gapo ke tak sah. Tak sedut cara. Mana kita faham. Apa yang patut kita buat sebagai makmum yang lain ni kita buatlah untuk dia. Itu maksudnya di sini. Lepas tu Abu Daud kata hadis ini diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah dan Abu Usamah daripada Hisham. Sebab hak ni kan, hak sini yang kita baca tadi riwayat Ibnu Jurayj daripada Hisham bin Urwah, daripada Aisyah. Abu Daud kata bukan Ibnu Jurayj saja yang meriwayatkan hadis ini, tapi ada dua orang lagi anak murid kepada Hisham, iaitu Hammad bin Salamah dan Abu Usamah. Mereka berdua ni juga ambil daripada Hisham, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, tapi bukan dengan lafaz tadi. Tadi dia kata idza ahdatha ahadukum fi salatihi. Hak ni riwayat demo dua ni daripada Hisham juga, tapi gini lafaz dia, idza dakhala, apabila seseorang itu masuk pada ketika imam sedang berkhutbah. Dan hak dua orang ni anak murid kepada Hisham ni, dia tak ada sebut pula Aisyah dalam isnadnya. Maknanya terus daripada Urwah kepada Nabi. Artinya hadis itu hadis mursal. Riwayat dia mari sini Ibnu Jurayj itu riwayat tidak mursal, muttasil dan marfu'. Hak ni riwayat mursal. Lepas tu lafaz dia pula idza dakhala, bukan idza ahdatha. Apa tujuan Imam Abu Daud nak mari? Dia nak ayatnya ada beza riwayat itu. Tetapi hak riwayat hak dia mari qala Abu Daud, di bawah Abu Daud ini, sebab ada kekurangan dia, maka dia tidak amarilah dalam hak asal riwayat dia. Hak asal riwayat dia tu hak dengan sanad penuh itulah hadatsana tadi tu. Sebab hak tu lebih kemah dan makna dia pun lebih sesuai, maka hak itulah sepatut dijadikan asas. Hak ni dia bubuh dalam komentar dia, sebagai komentar dia lah hak ni. Sekali nak kira dari segi sesuai pun tak sesuai. Bapanya apabila seseorang itu masuk ketika imam sedang berkhutbah, lepas tu dia kena pegang hidung dia, lepas tu pergi, tak nak kena mengena tu, dia baru masuk pegang hidung, buat apa? Suruh tu baik lalu. Hak ni keliru ni. Dia nak Imam Abu Daud sini nak ayatnya keliru perawi di sini. Ya sebenarnya bukan idza dakhala, tapi serupa hak riwayat Ibnu Jurayj idza ahdatha. Bukan masuk dah, tetapi berhadath. Hak tu baru ada makna. Sebab duk tengah sembahyang, kalau masuk ketika imam sedang berkhutbah, lepas tu dia pegang hidung dia selalu, maknanya baru masuk tu kita kata sudah berhadath dah. Boleh jadi juga lagu tu pun, tapi kurang sesuai. Sebab dalam hadis tadi dia kata fi
tajuk sesuai dengan tajuk Imam Abu Dawud buat, tetapi dari segi kurang dia itu hadis ini yang besar. Sebab daripada Urwah terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana Urwah tu dari Nabi ni? Dia tak ada sebut Aisyah. Dan ada banyak penjual tadi, pas sebut kalau sembahyang tadi, tu ada pula Aisyah. Dan sanak dia rumah cukup. Pak ni sanak dia tu utuh. Tetapi biasa saja Urwah ni dia meriwayatkan daripada Aisyah sebab dia banyak saudara Aisyah. Urwah bin Az-Zubair. Zubair itu ayah kepada Urwah, isteri dia Asma. Asma telah dibanding Aisyah. Ini anak saudara ni sebab selalu dia riwayat daripada Aisyah. Ulama-ulama katakan kalau dia riwayat dia tak bayar daripada Aisyah dan dia ambil. Kalau daripada orang lain dia akan bayar. Walaupun mana pun tak semua kan, kemana-mana pun kan. Sebab itu Imam Abu Dawud tak tumbuh di dalam riwayat asal dia. Asas dia, riwayat asal dari mana? Hadatsana hadits. Padahal dia lebih kurang kan tu. Sebab ada dua tempat berada. Satu sanad dia terus, yang kedua dia tidak ada khalaq apa perawi. Tapi oleh Syekh Khalil Ahmad dia kata bukan wahab perawi, mana penulis dia tidak menyalahkan perawi, tidak ada khalaq. Tapi kalau salah kan penulis tak tahu itu sama sebenarnya. Sebab apa? Dia kata apa betulnya tidak ada bukan tidak ada halal. Dia nak kata begitu seorang ulama hadis ni dia tengok banyak misalnya sih. Banyak dalam sunan ada mengutarakan hadis ini daripada Khalid Fadl bin Musa, daripada Hisham bin Urwah, daripada ayah daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahdatha ahadukum wa huwa fi shalah falyadh yadahu ala anfihi thumma yansarif." ثم قال البيت يا تابع على وصفه حجاج بن محمد بن ابن جريج السلوسي وراء ثور وشعبة وزاد وبعض وشعيب بن اسحاق السلوسي برواية عنه daripada Hisham bin Urwah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. قال الشيخ عليه ورواه أبو نعيم بن حماد عن الفضل بن موسى السلوسي إلا أنه قال في متنه أنا أعتقد إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ على كفه ولينصرف فليتوضأ. Maknanya tidak ahdatha, tapi dia tidak suruh tidak ahdatha ahadukum fi salati ini. Ketika sembahyang orang lain nak sembahyang lah kalau berbeza sesuai dengan apa yang asas. Imam Abu Dawud keluar bukan pada ketika imam sedang berkhutbah. Tak ada satu pun sini. Walaupun kerana pun semua ada semua tidak ahdatha. Kalau lafaz ini jelas tidak ahdatha wal imam yahtub, maka ini nak lebih sesuai daripada hadis Imam Abu Dawud menutupkan dalam asal ini. Hadis lebih sesuai, tapi konteks asal dia untuk di bawah qala. Kemudian bab idza takhadha ar-rajul wal imam